Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, selamat beristirahat, salam reformasi, salam perjuangan kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana masih lagi di sini datang, dan alhamdulillah kepada yang datang pada malam ini. Untuk makluman penonton-penonton di Facebook kita, saya berada di Batu Kurau di Chalet Latif. Chalet Latif bersama dengan cabang Larut. Bersama dengan cabang Larut, ketua cabang kita adalah saudara Cikgu Abdul Hamid, dan juga timbalan beliau Siva ataupun dia Pusparajan. Ketua penerangan cabang Larut adalah Cik Megat Asrul, yang bersama dengan kita. Dan siapa ketua wanita? Rodiah Ahmad. Puan Rodiah Ahmad, terima kasih. Dan juga yang datang kepada malam ini untuk aktiviti santai kita. Alhamdulillah. So teruskan share. Kalau saya live saya akan cakap, teruskan share, like, share. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Rashidah Nawab. Waalaikumsalam, salam reformasi LTL. Bagi yang tak tahu, LTL tu lawan tetap lawan. Hashtag LTL. Jadi siapa yang tahu LTL tu lawan tak lawan. Terima kasih. Macam buat live kat bumbung. Betul. Betul, kat bumbung. Bukan atas bumbung. Jadi chalet ni saya tunjuk sikit lah. Dia sebenarnya dia satu bumbung, tapi rumah. Unik betul. Dia bumbung, tapi atas tanah ni bukan atas bumbung. Daripada Puchong, terima kasih daripada Puchong. Ada daripada pelbagai tempat yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih yang berterusan bersama kita. Terima kasih. Daripada Puchong, daripada Perak, daripada pelbagai tempat. So saya berada di Perak hari ini. Menariknya sebab Perak antara negeri yang saya cover dalam live saya berkenaan dengan krisis perlembagaan. Sebab Perak ni antara rujukan kalau krisis perlembagaan. Saya untuk makluman latar belakang saya ni belajar undang-undang. Belajar undang-undang. Jadi antara kajian saya adalah Perak apabila melibatkan krisis perlembagaan. Suara tak kuat Suara tak kuat ke? Hello, suara tak clear. Alamak. Test. Suara okey ke? Ya, rasa jauh. Hello, 1 2 3. Okey, saya kena tukar mic. Okey ke? Ni lah tujuan kita macam ni lah. Kita rasa jauh Saya tak tahu mikrofon dengar. Ada je kata. Ada yang kata ada manifesto ke? Buat manifesto yang tak masuk akal. Macam mana kata manifesto tak masuk akal? Tak bagi kita peluang 5 tahun nak habiskan. So tak boleh kata manifesto tak masuk akal. Manifesto untuk 5 tahun, 2 tahun dah tumbang. So tak boleh kata tak masuk akal. Kalau nak kata kita manifesto tak masuk akal, korang ada manifesto ke? Okey. Kita cuba 1 2 3 1 2 3. Cubaan 1 2 3, dengar Alright. So mic dekat tadi baru okey. Sekarang mic okey ke? Hello? Okey, suara perlahan is. Terima kasih Kak Ida. Sekarang suara perlahan ke tidak? Clear? Okey, dah clear Alhamdulillah. Ini korang kena slow. Okey, terima kasih. Suara tenggelam. Tadi suara tenggelam nadaran P. Suara guna mic lah okey. Clear. Alright, clear. Alright, cantik. Okey, boleh reduce suara kot. Dengar suara saya ni. Kurangkan suara. Dengar balik suara saya. Seram lah pula. Okey. Alright, terima kasih Kak Ida. Terima kasih Amir Ismail. Saya tukar mic saya tadi. Nampak canggih sikit lah. Alright, pertama sekali kenapa saya bercakap tentang Perak? Malam ini kita akan bercakap tentang, saya sentuh sikit Perak lah. Kenapa sebenarnya kalau kita nak stabil dalam politik kita selepas ini, boleh reduce sikit, kurangkan sikit. Saya ada depan ni. Okey, nanti ni. Okey, kalau kita nak stabil dalam politik kita selepas ini, suka atau tidak, Parti Keadilan kena lead. Itu number one. Number two, saya akan bercakap pilihan raya yang akan datang ni. InsyaAllah pilihan raya akan berlaku. Adakah pilihan raya itu akan berlangsung bila?
Ketiga, kenapa saya kata peluang kita untuk menang betul boleh ada kalau strategi kita betul. Dan apa strategi yang betul? Dan keempat, saya katakan bahawa adakah COVID akan berakhir pada tahun hadapan atau kita akan menghadapi satu suasana yang mungkin sama atau lebih teruk lagi. So ini kemungkinan yang kita boleh ramalkan, yang boleh kita lihat. Yang pertama sekali, apabila kita menyentuh mengenai Perak. Perak ni unik sebab apa? 2 kali kita jadi kerajaan dan 2 kali kita tumbang. Krisis perlembagaan Perak pada tahun 2009 ni merupakan satu landmark case dalam perlembagaan disebabkan oleh sebenarnya sebelum ini Menteri Besar tidak boleh dipecat oleh TYT ataupun Sultan. Ini merupakan kes yang dibawa oleh Kalong Ningkan, Sarawak punya Menteri Besar yang pertama, YB Kalong Ningkan, dan beliau telah dipecat oleh TYT pada waktu itu, pada tahun 1965 kalau silap. Kemudian dia bawa kes tersebut di mahkamah dan mahkamah mengatakan TYT tidak mempunyai hak untuk memecat seorang menteri besar atau ketua menteri. Maka dia di-reinstate, dibagi semula jawatan. Kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam dewan, diundi, kalah jugalah. Tetapi sekurang-kurangnya undian itu berlaku di dalam dewan. Bila berlaku di Perak pada tahun 2009, Nizar dipecat oleh Sultan. Dikatakan ada SD yang mengatakan Nizar tak ada majoriti, maka Sultan mengatakan dia tak pecat secara direct, tetapi mengatakan dia dah tidak hilang majoriti, maka Sultan kata tak boleh, orang lain kena jadi menteri besar. Maka dilantik menteri besar yang baru. Nizar bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi dan dia menang. Mahkamah Tinggi mengatakan tak, Sultan memang tak boleh berdasarkan kepada kes Kalong Ningkan. Namun bila dibuat rayuan, akhirnya dikata tak, Sultan mempunyai hak. So itu telah mengubah kes yang dah sedia ada. Jadi benda ini kenapa penting? Sebab untuk kita nak melihat bahawa dalam perlembagaan sebenarnya yang boleh memecat ataupun menjatuhkan seorang Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar itu hakikatnya adalah sama ada dia meletak jawatan ataupun Dewan itu mengundi dengan undi percaya atau tidak percaya. Dan Perak ini bukan jatuh 2 kali. Perak jatuh 3 kali. Minta maaf. Perak jatuh 3 kali. Sebab tu saya kata, saya kecoh pasal Johor, saya kecoh pasal federal, tak ada bunyi, tak ada ribut, tak ada taufan, Perak jatuh. Perak jatuh. Jadi macam, macam mana boleh jadi macam ni kan? Okey. So kita bawa kepada perkara ini, kita kena sedar satu perkara. Sekarang ini kita dah go back to the real track bahawa untuk menjatuhkan kerajaan kena melalui undi tidak percaya. SD boleh, tetapi macam contohnya di Kedah. Ada orang kata, Kedah dia bawa SD jatuhnya kerajaan sebab Mukris letak jawatan. Saya bagi tahu dengan Datuk Mukris dalam interview saya dengan dia. Saya buat interview dengan dia online. Saya cakap, Datuk, whatever you do, jangan letak jawatan. The moment you resign, that's it, habis. Because Sultan TYT, dia mempunyai hak melantik Menteri Besar, Ketua Menteri, Perdana Menteri, tetapi bukan memecat. Beza, dia melantik kalau dia tak ada. Menteri Besar tak ada. Ketua Menteri tak ada. Bila dia letak jawatan, maksudnya tak ada, betul? Maka dia boleh melantik. Tetapi memecat tak boleh. Memecat tak boleh. Jadi bila yang di Pertuan Agong kita sekarang ini dibawa SD, saranan dia adalah bawa perkara ini ke dalam Dewan Rakyat. Bawa undi percaya atau undi tidak percaya. Isu dia apa? Isu dia, PN tahu benda ni. Maka dia cepat-cepat tukar speaker dulu. Dia cepat-cepat tukar speaker. Kenapa speaker ni sangat? Speaker, kalau kita baca standing orders, kalau kita baca peraturan mesyuarat, dalam parlimen ni dia ada peraturan mesyuarat. Speaker YB ke Ketua Menteri YB ke dia Perdana Menteri ke dia menteri ke, yang paling powerful dalam menentukan atau mesyuarat adalah speaker. Dan dia boleh menyatakan bahawa siapa yang usul mana yang boleh bawa dulu. Jadi Ad Harun ni nama speaker, kalau tak tahu nama dia Ad Harun sekarang ni. Dia dulu pada tahun 2015, dia pernah kata 2017 kalau tak silap. 17 kata silap. Dia pernah kata bahawa
Sebenarnya kalau usul undi tak percaya dia bawa, kena dahulukan. Sebab kalau ikut convention, itu yang paling utama dia kata masa tu. Sebab dia membangkang masa tu. Bila dia jadi ketua, jadi speaker sekarang ini, kita bawa usul, oh tak boleh, menteri kena bawa. Dekat mana dalam perlembagaan, dekat mana dalam aturan mesyuarat kata, usul undi percaya atau tidak percaya, itu menteri kena bawa. Dia bukannya rang undang-undang, dia beza. Dan dia tahu. Ad Harun tahu benda ni. Tapi kenapa dia buat macam ni, itulah dia masalahnya. Bila ada orang berilmu, dia menggunakan ilmu dia untuk nak belit kita. Kan? Sama juga dengan orang yang kononnya apa? Alim ulama ni. Kena juga tembak pas. Kan? Dia boleh cipta dalil. Boleh buat dalil dia sendiri. Kan? Benda yang haram pun jadi halal. Benda yang halal pun jadi haram. Kalau zaman PN dahulu, Sajjad pakai tudung tu kena maki. Mujahid. Mujahid kena maki. Sajjad pakai tudung buat umrah, pakai tudung kena maki. Sekarang ini, sebelah dada. Tak ada masalah. Kita boleh bincang semua tu. Ni zaman PAS memerintah. Bila kita kata macam tu, dia kata apa? Oh, kami bukan Perdana Menteri. Kami di dalam kerajaan je. Ya, kamu dalam kerajaan sekarang ni lah. Hari ini announcement. Semalam ke hari ini announcement. ASB kita paling rendah dalam sejarah, 5%. Zaman PH dulu, bagi 5.5, harakah keluar. Pemberian ASB paling rendah dalam sejarah Malaysia, 5.5%. Hari ini 5%, harakah terus tak berbunyi. Jadi macam syaitan bisu pula. Kalau orang PAS dengar, ni kawasan kubu PAS ni. Kan? Betul tak? Betul Gurau Larut ni kubu PAS kuat ni. Sebab apa kita kata macam tu? Bila zaman kita tak memerintah, senang cakap lah. Betul Bila ada disebut tadi, manifesto tak masuk akal. Manifesto PAS apa? Antara manifesto PAS, dia kata apa? Kalau kami kerajaan, kami akan pastikan loan kereta tak ada interest. Mana dia? Mana loan kereta tak ada interest PAS tu mana? Mana? Itu kita kata. Sekarang ini, dia bukan macam ni. Kita faham ekonomi, kita faham kita faham ekonomi, kita faham bisnes, kita faham semua tu. Kenapa ada interest, kita faham. Dan kita letakkan interest. Contohnya kalau minum arak bagi orang bukan Islam, kita faham. Tetapi PAS, dia gunakan sentimen tu untuk kenakan kita. Zaman kita memerintah, dia gunakan macam tu. Ni sekarang ni zaman dia memerintah. Tuhan bagi cash tau. Sebab itu, hati-hati dalam berdoa. Berhati-hati dalam berdoa kerana Tuhan akan tunaikan doa. Kan Allah kata kan? Berdoalah, nescaya aku akan mustajabkan. Doa. Ini doa PAS. Aku nak jadi kerajaan. Dah jadi kerajaan. Aku nak drive kereta Mercedes. Dah kereta Mercedes. Aku nak gaji 100,000. Dah. Menteri Timur Tengah sekarang gaji 100,000. Menteri Timur Tengah? Siapa Menteri Timur Tengah? Dia orang. Tak payah pergi Timur Tengah. Duduk dekat Marang je. Dah boleh. Kadang-kadang pergi Maldives, pergi mancing. Dan kita tak tahu dia pergi Maldives mancing. Tak. Kita macam ni. Kalau kita memerintah satu hari nanti pun, benda-benda yang sekarang ini berlaku, kita faham. Sebab kita Parti Keadilan Rakyat ni, kita memahami bukan saja hak kita, tetapi hak bangsa lain dan agama lain. Bayangkan dekat Kedah, kuil dirobohkan. Okey, kuil dirobohkan. Dia kata kuil haram. Okey. Tapi dia cakap apa? Tidak ada perbincangan. Haram lah dia kata. Patutnya kau buat haram, kau kena robohkan. Dia, kalau kita faham sesuatu agama tu, kita jangan tengok agama kita je. Kita kena faham agama lain. Kita jumpa dengan orang dia, dengan bangsa dia, dengan agama, tanya. Kenapa ada illegal temple kat sini? Dia kata illegal. Kadang-kadang saya tak pasti. Tapi kadang temple tu ada kerana ada sebab dia. Bukan macam kita, masjid kita boleh bina. Kat mana-mana asalkan bukan dekat kubur. Kat mana-mana kita boleh bina masjid. Mungkin temple tu ada syarat-syarat dia. Bincanglah. Sebagai menteri besar, janganlah orang kata apa, gedebel sangat. Orang Kelantan kata jangan gedebel sangat. Jumpa, bincang. Okey, kita bukan nak roboh, tapi kita boleh pindah. Kat mana yang sesuai? You pilih tempat. Offer lah. Atau tak pun, kalau tempat tu memang tak sesuai, memang sesuai untuk dia,
Kenapa tak gazettekan jadi rumah ibadah? Sebaliknya dia tukar jadi apa? Padang futsal. Dia tukar jadi apa? Parking lot. Ya Allah. Bukan depan sensitiviti. Bukan apa tuan-tuan. Sensitiviti agama ni kita kena jaga. Kita kena jaga dalam kita ada hak kita sebagai orang Islam, kita kena ada hak kita bagi kepada orang bukan Islam. Sebab itu Umar Al-Khattab, dia pernah pergi ke satu tempat tu. Dia kata dia nak sembahyang, kalau tak silap cerita, betulkan kalau tak silap. Dia pernah di-offer untuk sembahyang dalam gereja. Dia kata boleh kalau dia nak sembahyang dalam gereja, tetapi dia tak nak jadi satu masalah. Kepada orang lain. Dia menganggap, bukan kata tak boleh nak sembahyang dalam gereja asalkan tempat tu bersih. Tak ada masalah. Tetapi dia nak bagi pengajaran supaya kita kena jaga kesucian rumah orang lain. Rumah ibadah agama lain. Itu di Kedah. Kita cerita Perak tadi. Kenapa benda ni penting? Kenapa saya sebut sekarang ini di Kedah, di Perak? Siapa yang jatuhkan Peja? Siapa yang jatuhkan Peja? UMNO. Ada orang kata DAP yang jatuhkan Peja. Dia macam ni tuan-tuan. Undi tu undi percaya ke undi tak percaya? Undi percaya. Kalau undi tak percaya, betul lah DAP nak jatuhkan Peja. Undi percaya, siapa yang bawa? Yalah, siapa? UMNO bawa. Siapa yang sokong? UMNO sokong. Jadi pencadang. Pencadang UMNO, yang bersetuju pun UMNO. Siapa yang tidak menyokong undi tu? Pembangkang confirm takkan sokong lah. Takkan dia nak percaya kat Peja. Jadi bukan salah pembangkang, tapi UMNO angkat tangan lah. UMNO angkat tangan. Kenapa UMNO angkat tangan, tuan-tuan? Kenapa UMNO nak jatuhkan Peja di Perak? Agak-agak kenapa? Kenapa UMNO nak jatuhkan sangat Peja kat Perak ni? Bersatu apa? Tak nak bersatu. Kenapa dia tak nak bersatu? UMNO tak nak bersatu. Dia macam ni. Saya potong cerita. Dekat bawah, golongan yang bawah-bawah ni, MPKK, Ketua Kampung, Ahli Majlis, semua bersatu sapu. Orang UMNO cakap apa? Dia orang tu 4-5 kursi je. Semua dia orang nak sapu. Kita ni ada berapa? 25 kursi. Orang kita, Ketua Kampung pun tak boleh jadi, dia kata. Mana boleh jadi macam ni? Itu yang berlaku dekat bawah. Tapi kita tak pick up benda ni. Itu yang rugi kita ni. Tapi bagus jugalah, ada sekarang dah tahu kan. Jadi apa yang berlaku, dia duk cakap kat atas ni. Orang atas. Dia bagi tahu dengan orang atas ni. Ni apa ni? Apa engkau orang buat sebagai pemimpin? Apa engkau orang buat sebagai pemimpin? Dia plan. Dan plan itu dia orang tak bagi tahu dengan kita tau. Sebab dia tahu, kalau dia buat undi percaya, confirm pembangkang takkan sokong. Takkan pembangkang nak sokong Peja, betul tak? Confirm lah. Tetapi dia perlu UMNO tak sokong. Dan yang tak tahu plan ini PAS. Sebenarnya PAS tak tahu undi percaya tak percaya. Terkejut dia. Ada undi percaya Sebab tu dia angkat tangan. Percaya? Yelah, kita percaya lah. Betapa bodohnya dan diperbodohkan PAS. Lepas itu, bila dah jadi UMNO dah jadi menteri besar, PAS tak dapat jawatan EXCO. PAS tak dapat jawatan EXCO. Dah lah tak dapat jawatan EXCO. Boleh pula dia meminta. Kalau boleh, bagilah sikit kat kita orang. 2-3 hari lepas, PAS keluar kenyataan. Tapi dia padam tweet tu. Dia kata apa? Dia minta EXCO agama. Jangan diberi jawatan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Kerana akan binasa. Sebab ada hadis. Akan binasa satu kaum itu apabila kita bagi hak ataupun urusan itu kepada bukan ahlinya. Isu dia, Sultan dah setuju, betul? Sekarang ini, PAS mempertikaikan Sultan. Dahaka tak dahaka? PAS dahaka. Lepas tu dia terus padam tweet tu. Dia padam, dia bukan tweet, dia padam statement tu dalam Facebook. Kerana apa? PAS sekarang tersepit. Saya nak bawa cerita ni pilihan raya ni. Sebelum saya bawa cerita pilihan raya, kita kena faham senario on the ground. Kita kena faham apa yang berlaku on the ground. Bila kita faham yang berlaku on the ground, baru kita boleh rancang strategi. Ada yang mesej saya, Suwardi, kenapa dedahkan strategi kat dalam Facebook? Live ni. Tuan-tuan, yang strategi saya cerita kat dalam Facebook ni, 10% je. 90% kita tak cerita.
Saya cerita 90% dia lepas live. Jadi kalau siapa nak lepak dengan saya, kita minum kopi. Malam ni sembang, air panas sedap sikit. Saya dah beli roti. Roti orang ni panggil roti apa? Ha? Yang keras tu? Lutut ke? Ha? Roti lutut ke? Roti? Lutut ke? Lutut ke? Roti lutut ke? Anak lain pula nama Kita panggil roti mayat ke apa nama roti tu. Sedap Okey, tak apa. Siapa nak lepak, saya lepak. Saya dekat Batu Kurau, dekat chalet di chalet Latif. Mana tahu ada orang Batu Kurau lepas ni nak datang singgah, mai singgah. Orang PAS nak datang jumpa saya pun, silakan. UMNO nak datang pun, datang. Bukan cari gaduh. Kita minum. Ni negara demokratik. Kita nak bincang-bincang lah. Tak setuju, tak apa. Kita tak setuju, tak apa. Itu tak jadi masalah. Betul? Ada saya sekali tu, saya tengah makan kat KL lah. Tengah-tengah makan, tiba-tiba ada orang datang. Suwardi ke dia kata? Saya selalu tengok live Suwardi. Terima kasih. Ambil gambar je? Ambil gambar. Tapi saya nak bagi tahulah, saya ni penyokong kerajaan. Tak apalah saya cakap. Sokong siapa pun terpulang. Sebab apa? Yang penting dengar live saya. Sebab apa? Saya nak bagi tahu 50% yang dengar live saya ni, yang 4,000 orang ni sekarang ni, 50% bukan ahli mana-mana parti. Kita kena faham tu. Okey, kita sambung balik. Kenapa Perak ni penting? Kenapa Perak ini penting menjadi tanda aras? Sebab tidak ada negeri lain yang berani seberani Perak. Johor daripada hari tu lagi dah nak tumbang. Daripada saya buat live bulan 8 hari tu, saya kata nak tumbang. Tak, tumbang. Sebab, ada sebab lah, saya tak ada cerita kat sini lah. Nanti lepas live saya cerita. Tak tumbang. Jangan call saya kak, saya tengah live. Akak ada telefon tengah malam. Dia nak tanya tu live ke tidak. Sebab dia tak ada Facebook, dia ada YouTube ni. Tak tumbang Johor. Tengok tu Perak tumbang. Okey, kita balik kepada pilihan raya. Kenapa bila pilihan raya? Bila pilihan raya akan berlaku? Kita ramalkan pilihan raya seawal bulan 3 tahun hadapan serentak dengan pilihan raya negeri Sarawak. Pilihan raya negeri Sarawak ni, isu dia semalam, pengurusi MPN Sarawak telah meletak jawatan dalam pada nak menghadapi pilihan raya. Adalah nama Iswardi disebut dalam sebab-sebab peletakan jawatan tersebut. Tapi saya anggap itu rumus lah. Bukan sebab saya, sebab orang lain lah. Pengurusi MPN Sarawak ni dia meletak jawatan dalam pada kita nak menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Hari ini meeting, dia kata nak bagi balik mandat kepada Larry sebagai pengurusi MPN negeri Sarawak. Kemudian lepas tu terus Larry kata, syarat boleh saya jadi pengurusi balik, tapi dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Number 1. Dalam perlembagaan parti YB Larry, penentuan calon adalah MPP. MPN boleh cadangkan. Ini nak menasihati, nak mengajar YB Larry lah. Sebab YB Larry ni ahli parti baru keadilan, baru join 2018. Mungkin tak baca lagi perlembagaan. Ni ada yang aku kena hari pagi. Penentuan calon adalah daripada pusat dan hak prerogatif Presiden. Itu number 1. Number 2, bukan tugas pengurusi MPN macam Sultan, macam Agong, macam Khalifah Rashidin ke, pass down baton kepada anak dia atau kepada siapa yang dia nak appoint. Bila dia kata, saya akan serahkan tugas MPN seterusnya kepada orang Dayak. Dia penentuan itu bukan masalah Dayak, bukan masalah Melayu, bukan masalah Cina, bukan. Sebab parti keadilan ni kita tak tengok bangsa. Kita tengok siapa boleh buat kerja. Isu dia, penentuan pengurusi itu adalah Presiden. Kenapa nak cakap saya akan serahkan kepada Dayak? Dan kenapa nak bagi terma kalau dah letak jawatan? Kalau nak terima, tak payah bagi syarat. Kalau nak letak jawatan, tak payah nak bagi syarat. Kenapa nak buat, sekali lagi perkataan saya guna gedebek macam tu? Nak tunjuk apa sebenarnya? Nak kata Sarawak ni ada, ada otonomi. Minta maaf YB, PKR ni tak ada istilah otonomi. Ini bukan Malaysia, ini parti. Minta maaf saya kata. Siapa-siapa pun lah, malah Azmin dulu, Barubian pun saya cakap benda yang sama. Dan ada orang kata sebab saya juga Barubian lompat parti. Tak ada kena-mengena lah, Barubian nak lompat, dia lompat juga.
Kenapa sekarang ini saya nak bagi tahu kenapa saya tegas dalam perkara ni. Saya ditegur beberapa kali. Asyik tembak MPN. Inilah. Bila saya tembak baru Bian dulu, orang marah saya. Bila saya tembak Azmin, orang marah saya. Bila saya tembak Larry, orang marah saya. Betul tak apa saya cakap? Kenapa korang tak nak terima apa yang aku cakap? Bila saya betul, korang diam. Bila saya bagi tahu benda tu salah, korang tembak saya. Ini saya cerita betul-betul sebab ada yang tak puas hati. Termasuk di kalangan pimpinan. Suardi ni tak betul. Yalah, kalau kau betul, kau lah buat live. Bukan, minta maaf saya kata, saya bukan betul semua. Nak tegur saya, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Tetapi kalau sampai nak halang, benda tu betul apa yang saya cakapkan. Sebab saya cakap ni bukan kosong. Kita nilai. Kita kaji. Sebab itu saya kata, kalau nak stabil politik, yang kena jadi Menteri Besar Perak mesti dari Parti Keadilan Rakyat di Perak. Percayalah. Kalau you all tak nak tepuk tangan ke? Tak nak orang Parti Keadilan jadi Menteri Besar? Oi, baik betul loh Perak. PAS dulu menang, bagi kat PAS. Bersatu menang, bagi kat Bersatu. Baik betul loh Perak ni. Kenapa baik sangat Memang macam tu Orang Perak ni memang bersopan santun Tuan-tuan, bagi dekat Parti Keadilan. Betul 2009 dulu yang melompat, 1 keadilan, 2 DAP. Betul, kita tak nafikan. Kita tak nafikan. Dia kena bayar, kita pun tahu. Saya tahu cerita dia kena culik tu. Bukan culik. Saya tahu cerita tu. Saya tahu duit apa yang dia dapat. Berapa dia dapat duit. Saya tahu cerita tu. Dia kerja postman je kan? Postman je. Dua orang. Osman Jailu dengan Osman Jailu. Saya kena tahu Osman Jailu tu lah. Jamaluddin. Jamaluddin. Tapi kita lawan lagi. Kita menang 2013 tak menang lah. 2008 menang, 2013 tak menang, betul? Tapi lepas tu 2014, 2018 menang lagi. Tapi bagi kat Bersatu. Aduh, Bersatu berapa kursi? Satu. Lompat 4. Lompat 4. 3, 4 lebih kurang. 4, 3. Lepas tu masuk balik kan? Kenapa bagi kat Bersatu? Tak ada lagi kau tak tahu. Apa aku tak tahu? Ni dah lompat lagi ni. Apa yang aku tak tahu? Tak apalah. Yang berlalu biarkan berlalu. Apa yang pasti yang akan datang belum lagi. So macam mana yang akan datang ni tuan-tuan dan puan-puan? Pilihan rayanya bila kita jangkakan pilihan raya akan berlaku pada PRU 15. Paling awal bulan 3 tahun harapan. So persediaan kita kena ada. Lepas ni saya buat meeting dengan you all. Kita jumpalah, bukan meeting, minum-minum. Saya ceritakan apa bentuk persediaan kita kena ada. Dan ke mana kita lepas ni dan bagaimana kita nak kena gerakkan. Dan bukan saya nak menentukan calon, bukan saya nak, jangan lobby dengan saya. Jangan lobby dengan saya. Saya tak menentukan calon. Kalau nak lobby itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun ketua cabang lah. Dia lebih afdal dalam hal ni. Cuma saya boleh kita boleh kongsi apa yang kita ada. Kita boleh apa yang kita ada, insya-Allah. PRU ni kita akan menghadapi satu PRU yang sangat unik. Dan berkemungkinan tidak ada PRU ini dalam sejarah kita. Kenapa? Pertama, peluang kita menang tu bagaimana? Okey. Dia bergantung bila PRU. Kalau PRU tu dalam masa yang terdekat ini, dia ada beberapa faktor. Yang masa terdekat masuk bulan 3 ni ke bulan 6. Dan PAS serta UMNO boleh berbagi kursi tanpa bergaduh langsung. Tanpa bergaduh langsung. Tapi kita tahu perangai PAS tu macam mana. Kita pengalaman dengan PAS lama. Lebih 10 tahun. Sejak 99 kita dengan PAS. Sampai 2015 kita tahu perangai dia. Tikam belakang. Kalau PAS dan UMNO ni boleh satu hati bagi kursi dan penyokong dia rasa puas hati, itu yang faktor kedua. Pertama tadi, kalau berlaku masa dekat. Kedua, dia orang tak gaduh. Ketiga, UMNO dikuasai oleh tim Hishamuddin. Dan Bersatu kekal, maksudnya berjaya menjatuhkan Najib dan juga Zahid dalam pemilihan UMNO tahun harapan.
maka peluang kita menang tu agak tipis. Faham dengar Peluang kita menang itu agak tipis. Allah SWT, kenapa kau cerita? Tak ya, ini semua orang tahu. Ini tak payah saya cerita, analisa ni mudah. Orang yang bijak sikit boleh fikir. Tetapi kalau Zahid dan Najib dan The Gang, Ahmad Mazlan, 8 Jahanam tu, dia ada satu poster 8 Jahanam. Bukan kita buat ni orang UMNO buat tau. 8 Jahanam tu. Tajuddin, Najib, Zahid, Ahmad Mazlan, Kunan, ada 2 lagi, 3 lagi, saya tak ingat. Ya. Maita. Ni Nazri Aziz, Baling tak? Baling tak ke? Baling ada ke? Saya tak ingat, tapi ada 8. Kalau mereka berjaya ditumbangkan, maka Hishamuddin and the Gang akan take over. Saya dah cakap ni bulan 8 tahun ni. Take over, maka UMNO boleh dikatakan sayonara. Goodbye. Habis dah. Sebab apa? Azmin dah menguasai UMNO. Azmin tak perlu masuk UMNO untuk menguasai UMNO. So macam mana cara untuk menang pihak PAU ni, tuan-tuan? Pimpinan agama UMNO ni bukan sikit. Nak bayar perwakilan undi presiden baru ni bukan murah. Tuan-tuan tahu tak? Vaksin tahun hadapan. Vaksin ni apa? Ubat kan? Ubat sepatutnya pergi kepada kementerian mana? Kementerian Kesihatan kan? Kenapa KJ yang pergi beli ubat? Pernah terfikir tak? KJ kementerian apa? Kementerian Sains dan Teknologi. Mesti. Kenapa KJ yang pergi beli ubat yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan? Kenapa bukan Adham Baba? Pernah terfikir? Komisen. Kalau itu betul ini Tajuddin sebut dalam parlimen. Saya ulang balik je. Ni bukan saya tuduh. Saya ulang balik apa yang Tajuddin. Betul ke komisen kepada COVID 500 juta? Dan siapa yang dapat? Daripada tim KJ. Kalau zaman Pak Lah dulu, dia ada tim tingkat 4 nama dia tahu. Tim tingkat 4 ni, bila Pak Lah berkuasa, dia lantik KJ. KJ ni kalau zaman Najib ada Rosmah, zaman Pak Lah ada KJ. KJ ni dia buat satu floor tu, tingkat 4 tu untuk tim-tim dia. Dan sekarang ini, yang handle, yang menguasai agensi yang untuk, apa orang kata, company yang purchase, yang deal, yang akan dapat komisen ni, adalah orang daripada tingkat 4. KJ punya kroni. Ini bukan saya sebut. Ini Tajuddin sebut, minta penjelasan dalam Dewan Rakyat hari itu. Dan tak disebut. Dia kata, bukan 5 bilion, 3 bilion. Doesn't matter lah kalau 3 bilion, 300 juta. Kenapa perlu duit tu, tuan-tuan dan puan? Bersatu. Dan UMNO baru ni, kalau mereka nak melawan dengan UMNO lama, mereka perlu duit. Mereka perlu duit. Dan semua pimpinan UMNO, kalau perasan, semua ada kes. Zaman, siapa yang kenakan dia? Dan perancangan ini sudah berlaku pada zaman PH lagi tau. Najib kena. Ahmad Mazlan kena. Zahid kena. Kunan kena. Ini dah salah semalam. Nazri Aziz, Aziz Baling. Bung Mukhtar. Tapi siapa yang tak kena tuduh? Isa Samad kena. Isa Samad. Siapa yang tak kena? Hishamuddin. Zaman Menteri Pertahanan, kapal hilang. Beli kapal tak muncul. Macam mana Hishamuddin boleh tak kena? Kenapa yang lain kena? Sebab dia dah rancang. Dan perancangan itu, perasan tak ada satu gambar dulu. Tiba-tiba Hishamuddin pergi bergambar dengan Azmin dekat overseas. Perasan gambar tu gambar tu berlaku zaman bila? Zaman PH ke zaman PN dah melompat? Zaman PH. Zaman kita berkuasa. Dia kata sebab besan lah. Terserempak. Memanglah dia besan. Tapi besan tu kenapa? Perancangan itu dah ada. Ultimate-nya nak melantik Azmin jadi Perdana Menteri, timbalan Hishamuddin. Saya dah cakap benda ni. Muhyiddin akan step down lepas ni tau. Tapi bukan not after. Yalah. Tapi nak memastikan benda tu, Azmin tahu dia tak boleh nak langkau ramai sangat orang. Sebab itu penting untuk jatuhkan Peja. Peja siapa dalam Bersatu? Timbalan Presiden. Ada alasan nak jatuhkan Peja.
Jadi timbalan presiden dah tak ada apa, setakat jadi YB biasa. Azmin menteri penuh di federal kot. Takkan timbalan YB biasa, Exco ke? Tak kan? Exco pun tak ada. Kabinet pun tak ada tempat. Dia parlimen lah. Kabinet pun tak ada tempat. Why? See? Nampak perancangan Azmin ni kita dah nampak. Korang yang tak nampak. Tapi tak apa. Kadang-kadang kita faham juga. Bukan semua orang boleh nampak benda ni kan. Bagusnya saya nampak ni sebab saya selalu kena dengan geng-geng Azmin. Sebab tu saya tak pernah ada jawatan. Semua kena cantas. Bertanding pun tak pernah. Semua kena cantas. Nama naik, semua kena cantas. Tak apa. Tak penting. Cantas lah. Sebab best juga main game ni. Menarik tak? Dia kalau lelaki ni seronok. Saya tengok lelaki segar. Dia macam game ni kan. Kalau perempuan ni apa benda suara dia ni cakap ni. Game ni, dia permainan ni. Kompleks Rupanya Peja ada kaitan dengan ni, ada kaitan PRU, kemudian PAU, ada kaitan dengan vaksin, ada beli ni. Dia ada kaitan. Kaitan dia. Untuk apa PRU ni bersatu tahu. Lawan dia bukan PKR. Lawan dia bukan DAP. Lawan dia bukan Amanah. Lawan dia UMNO. UMNO kata, kami hanya akan bagi kerusi yang bersatu dah menang. Selain daripada itu, kami ambil balik. Maksudnya bersatu akan dapat berapa PRU akan datang? 12 je. Termasuklah ni, Larut ni. Betul? Larut dia bertanding berlalu parti apa? Dia lompat masuk mana? Termasuk Larut ni, UMNO akan ambil balik. Tetapi PAS hampir menang tau di Larut. So isu dia, siapa calon dekat Larut sekarang ni? PAS ke UMNO? Ni saya bawa kepada poin seterusnya. Ni kita tak payah jawab sebab kita bukan orang UMNO atau orang PAS. Poin saya macam ni. UMNO dapat 16,000 undi. PAS dapat 13,000 undi. Beza 4,000 je. 16,000 lebih lah. Jadi yang kata 16 tolak 13 bukan 3. Dia 4,000 lebih. Dia 17 lah. Bukan 16. 17,000. Tengoklah cari detailnya. So maksudnya PAS kuat. 13,000 tu. Bukan sikit. Dekat Larut ni. So sekarang ni persoalannya siapa yang akan bertanding? UMNO kata kami dah menang. Kamilah bertanding. PAS kata iyalah kamu nak menang. Kami hampir menang. Kami ada 13,000 pengundi yang sokong kami. Dan PAS pernah buat beberapa kali. Beberapa kali PAS buat. Dia letak calon bebas. Dia letak calon bebas, dia bertanding. Di Perlis dia pernah buat. Di beberapa negeri dia pernah buat. Dia letak calon bebas, tapi sebenarnya orang PAS. Kalau itu berlaku di Larut, tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu potensi untuk kita menang itu tinggi. Tetapi kita kena tahu main game tu macam mana. Lepas ni saya cerita main game tu macam mana. Tak boleh lah cerita kat sini, itu taktik. Tetapi, nak ceritakan, dalam PRU yang akan datang ni, masalah besar di antara tiga parti PAS, UMNO dan Bersatu ni adalah pembahagian kerusi. Sekarang ini UMNO dan Bersatu, UMNO dan PAS dah hampir habis. Dah bagi kerusi Dah bagi hampir bagi habis dah ni. PAS dapat Allah, berapa itu? Saya tak ingat. Tapi kalau tak silap PAS dapat lebih kurang dalam 40 ke 50 kursi. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Sebab PAS ada bertanding kat Sarawak juga. UMNO tak ada. UMNO dia dalam, kalau tak silap, dalam 80 kerusi. 80 lebih. Ke 90 kerusi. So ambillah 90. Campur Bersatu, ambillah Bersatu ambil 20. 120. Ambillah PAS ambil dalam 40. 160. Balance tu dia bagi dekat sebab kawasan mix kan, China, India. So dia bagi kat MIC, MCA, Sabah, Sarawak dan sebagainya dia bagi. So Bersatu boleh jadi Perdana Menteri tak dalam pilihan raya akan datang? Boleh. Kalau menang? So siapa akan jadi Perdana Menteri? UMNO. Sebab sekarang ni yang mengatur catur itu UMNO. Jadi dia kena bagi lebih. Bersatu kata, kalau kamu menang, kalau kita menang next one, kalau kita kerjasama, kita menang, siapa jadi Perdana Menteri? Dah aku paling banyak, akulah jadi Perdana Menteri. UMNO kata, mana boleh? Kami pun nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh lah jadi. Akhirnya jadilah cerita, cerita ni, bukan Alibaba punya lapuk.
Yang dia pergi kira, Nujum 4 belalang. Yang Sudin dengan Ajis, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk... apa salah kau punya tinggi macam bukit, aku punya kau macam gunung, aku punya rendah macam bukit? Mana aku tahu engkau yang kira? Ini aku tidak adil. Kita kira balik. Dia macam tu lah. UMNO kira. Dia lebih. Bersatu kira. Dia lebih. Lala lebih tak habis kira. Ujungnya dia pergi ke mana? 3 penjuru. Rafizi kata, kalau berlaku 3 penjuru, dulu PAS dengan UMNO, maka untungnya adalah Pakatan Harapan. Selepas ini kalau berlaku 3 penjuru, bersatu PAS dan UMNO, untungnya adalah kita. Pakatan Harapan. Dan saya desak kalau boleh, biar pilihan raya akan datang ni, kita guna logo sendiri. Jangan guna logo Pakatan Harapan lah. Kalau boleh janganlah. Sebab Pakatan Harapan orang tak kenal, tak pernah masuk tandingan pun. Yang kenal logo, alamak tak ada keadilan pula sini. Logo keadilan ni ha. Ini orang kenal, betul tak? Agaknya kalau kat Batu Kurau ni kita pacak logo PH ni UMNO ke ni? Warna merah pula tu. Allah, itu lagi saya tak setuju tu. Yang tentukan warna merah tu dulu Mahathir. PH warna merah kan? Kenapa kita nak guna-guna bendera tu? Bendera kita adalah biru muda. Betul? Itu bendera kita. Janganlah dihitamkan bendera tu. Ada orang suka hitamkan pula bendera tu. Tak payah. Bendera kita biru muda, bukan hitam. Tak, nak bagi tahu tuan-tuan. Perancangan tahun hadapan. Tuan rumah tak ada air panas ya? Bagilah tuan-tuan kita nak air panas. Orderlah sikit. Air kopi ke kan? Air teh tarik ke? Ada tuan rumah? Mana tuan rumah ni? Order air panas. Kesian ni. Air pun tak ada ni. Bismillah. Alamak, dah masuk air. Dah masuk binatang. Ya, order. Air panas. Order pula. Saya pula main order. Ingat kedai mamak. Dah tutup Allah. Okey, tak apa. Saja. Bagi segar sikit mata kan. Okey, balik kepada cerita. PRU kalau... Okey, balik kepada cerita. Kalau PRU tahun hadapan, yang untungnya adalah UMNO dan PAS. Yang ruginya adalah Bersatu. Tetapi itu adalah janji Muhyiddin kepada UMNO. Bahawa PRU akan berlaku pada tahun depan. Kalau PRU berlaku lewat, maka untungnya adalah Bersatu. Bukan kepada UMNO dan PAS. Kenapa? Semakin lama UMNO dan PAS dalam kerajaan ini, hari-hari kena maki. Sedap tak kita maki PAS? Sedap. Hari-hari. Macam-macam isu. ASB 5% kena maki. Sajad buat pertandingan Ratu Cantik kena maki. Arak itu tidak haram kena maki. Orang perempuan kahwin murtad dekat India kena maki. So hari-hari dulu dia yang kata kat kita kan. Nah kau bagi kau. Ambil. Semua tak berbunyi. Semua harakah Delhi semua tiba-tiba keluar macam baik. Tak ada bunyi langsung. Tak berbunyi langsung. Hari-hari modal kita nak pergi bantai PAS. Hari-hari modal kita nak pergi bantai UMNO. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau ini berlarutan, ini in the long run, dalam satu jangka masa panjang, ini merupakan satu bola tanggung kepada kita yang akan melibas UMNO dan juga PAS. Sebab semakin hari, rakyat semakin bosan dengan UMNO, rakyat semakin bosan dengan PAS, rakyat semakin bosan dengan Bersatu, tetapi Bersatu tak kisah. Tahu kenapa? Sebab Bersatu boleh terus kaut dana-dana. Dana-dana tu perlu untuk dia nak lawan, bukan PH, dia nak lawan UMNO. Dia bukan nak lawan PH, dia nak lawan UMNO. Dalam bila? Pilihan raya, Perhimpunan Agung UMNO. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Katakanlah saya tak tahu pemilihan tu berlaku ke tidak. Kata tak ada pemilihan pun. Kunan dah didapati bersalah. Najib dah didapati bersalah. Cuma pending execution. Pending appeal. Dia dipanggil tunggu rayuan. Kunan dia didenda 2 juta. Seseorang ahli parlimen yang sudah didenda lebih 2,000 ke atas, hilang kelayakan untuk bertanding atau menjadi ahli parlimen. Maka Kunan dah sepatutnya tak jadi ahli parlimen lagi dah. Berapa undi PN hari tu? 111. Kalau Kunan dah tak ada, dah tinggal berapa? 110. PH ada berapa? 108. Daripada segi majoriti, dah tak ada majoriti lagi kerajaan sekarang.
44 minit dah. So, next. Apa harapan kita? Katakanlah PRU itu berlaku dalam masa terdekat, saya kata tadi peluang kita tipis. Tipis kalau UMNO, PAS dan Bersatu bahagi kerusi dengan cantik. Itu bukan sebab masa depan, masa dekat. Tipis kalau dia bagi dengan cantik dan kita tak bersedia. Itu tipis. Tapi kalau dia gaduh sesama sendiri, kita tak tipis. Dan sekarang ini mereka bergaduh sesama sendiri. PAS nak kekal jadi kerajaan. Sebab itu, perasan tak? PN dah register, Perikatan Nasional dah register. Mufakat Nasional dah register belum? Kenapa? Kenapa Mufakat Nasional tak register? Satu lagi parti yang akan datang semenanjung, Warisan. Untuk siapa? Muhadir. Kerana pejuang belum lagi diluluskan. Untuk Mahathir. Warisan lagi akan buat satu hal lagi. Pecah lagi. Dia sebenarnya tuan-tuan, jangan pecah undi Melayu je. Kalau pecah undi Melayu kita untung. Sebab India, China solid sokong kita. China nombor 1, India nombor 2, lepas tu Melayu. Kalau Melayu bergabung, susah. Kalau Melayu berpecah, kita untung. Oh, jadi Kois kau nak memecah belahkan Melayu ni? Politik, bukan pecah belahkan itu. Daripada segi politik. Dan itu yang berlaku dalam PRU ke-14 lepas. Sebenarnya undi Melayu kepada kita PRU lepas 30% je. 36% macam lebih kurang macam tu. Secara overall. Yang ramai India dengan China. Tapi 36% je. Tu pun dah boleh ubah kerajaan. Kan? So, di mana kita selepas ini insyaAllah, kalau kita betul-betul nak ambil balik. Okey, untuk yang tak tahu penonton, Larut ni adalah ahli parlimennya adalah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin ni antara yang bertanggungjawab menjatuhkan Sabah. Hamzah Zainuddin inilah yang melompat daripada UMNO masuk ke Bersatu. Hamzah Zainuddin inilah mastermind. Dia ni macam go get, apa dia panggil? Go get person. Kau pergi buat ni, dia pergi. Kau pergi buat ni, dia pergi kepada Azmin. Azmin punya budak suruhan. Ni lah. Hamzah Zainuddin ni. Dia ni orang yang kau boleh dapatkan duit ni? Boleh. Hamzah Zainuddin ni pegang kementerian mana? Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri pegang apa? Polis. Tentera. Polis lah. Immigration, Kasam. Okey. Musa Aman, dia diguang 46 pertuduhan penggubalan wang haram. Harta dia dibekukan 500 juta. Disebabkan dah jatuh kes tu, sebelum pilihan raya Sabah, sebelum jatuh kerajaan Sabah, pom, dia punya aset tu boleh lagi dicairkan. Itu tujuan dia. Dan perancangan-perancangan ini untuk tujuan apa tuan-tuan? Untuk rakyat ke? Dia bukan untuk rakyat. Beli vaksin. Tahu tak Belgium beli vaksin 33 juta orang dengan harga 1 bilion. Sorry, dengan harga 1 bilion. Yes, dengan harga 1 bilion, 295,000 pound sterling. 250,000 pound sterling, lebih kurang 1 bilion. 33 juta dapat vaksin. Vaksin yang sama Malaysia beli untuk 6 juta orang 3 bilion. 6 juta orang 3 bilion. 30 juta 3 juta orang Belgium beli 1 bilion ringgit. Kita dah ditipu. Dia bukan untuk buat duit raya, tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata, entah-entah vaksin tu pun bukan vaksin. Bukan kita nak menuduh. Tapi kalau beli kapal terbang pun tak jumpa kapal terbang, beli helikopter tak jumpa helikopter, takut beli vaksin tak jumpa vaksin. Ujung-ujung makan Panadol kita. Kita beli Panadol je. Tak, tuan-tuan. Sebab kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang korup, kerajaan yang tak mementingkan rakyat, dia mementingkan berapa duit masuk poket aku. Sebab tu Azmin bagi 500 juta dengan Kelantan. Dia beli apa? Dia beli buat air untuk rakyat dia. Dia beli kereta Mercedes. 50 juta, 50 ribu. 50 juta. 50 juta. 500 juta dia bagi. 50 juta, 500 juta. 500 juta. 50 ribu. Dah bagi bonus. Bagi bonus 50 ribu. Bonus, betul. Dapat bonus 50 ribu. Beli Mercedes. Tuan-tuan, kita bukan menghina Islam.
Tapi orang macam ni bukan menghina Islam ke? Guna nama Islam untuk jaja, bagi jawatan kat dia, dia guna benda itu untuk dapatkan yang tak sepatutnya. Arwah Nik Aziz dulu, ni nak cerita lah. Kalau nak cerita arwah Nik Aziz dulu, dia dapat duit berjuta. Orang bagi berjuta. Ni saya boleh cerita. Cash orang bagi berjuta. Dan orang yang bawa duit tu cerita kat saya. Saya bawa duit untuk arwah Nik Aziz. Bukan saya punya duit. Saya tukang bawa je. Saya serah ke Tok Guru. Tok Guru kata apa? Ni DM ni dah ada mengundi, dah ada mengundi. Bagi. Dia tak nak tengok pun duit tu. Bagi. Ni 10,000, ni 10,000 ni. Bagi. Ini orang derma kepada arwah Nik Aziz. Ini orang yang betul-betul zuhud ni. Kita doa, kita sedekah Fatihah pada dia. Kan? InsyaAllah. Di akhirat, di kubur, ada dia punya kematian yang baik untuk beliau. Berjuta datang kat dia. Dia tak tengok duit tu. Dia kata, ni hantar. Pergi hantar. Tak nak kira ke Tok Guru? Tak payah, aku percaya. Aku pergi je. Kalau kawan saya tu nak pergi curi satu bundle, Tok Guru tak tahu pun. Tok Guru tak tahu pun. Dia kata pergi. Ni orang yang amanah. Orang yang tak amanah dapat 500 juta. Okey. Kita 50,000 Alright. Mercedes bang Mata belalang ke mata katak? Yang mana satu? Mata belalang ke mata katak? Tu dulu bincang. Minta jawatan lagi. Bila aku ni dah menang, dia takkan mula-mula kata kita takkan terlibat dengan kerajaan baru. Tiba lepas tu, dah jadi kerajaan, bagilah kami jawatan. Bagi yang lain juga. Tekan saya seorang kan. Mungkin dia lain kawan-kawan. Sila Cik. Okey, penutup kita hari ni insyaAllah. Saya nak maklumkan, saya interested dengan Batu Kurau ni. Sebab ada satu filem nama Butak. Filem Butak ni diperdebatkan, dia punya bahasa tu bahasa apa sebenarnya. Sebab dia macam kata Kelantan pun macam Kelantan, kata Utara pun macam Utara. Dia macam campur-campur. Rupanya bila borak-borak dengan pakcik kita ni, pakcik apa nama pakcik tadi? Lupa Cik. Pakcik Sahak ni, rupanya pakcik Sahak ni ramai di sini orang Patani. Betul orang Patani maksudnya daripada Patani lah. Patani. So Patani ni sebab itu nama dia Sungai Petani. Sebenarnya Sungai Patani. Sungai itu datang daripada yang Patani lah. Jadi bila Menteri Besar Kedah kata nak sekat sungai kat Pulau Pinang, dia kena sengat. Orang Thailand kena sekat dulu sungai kat Kedah. Tak tahulah. Nasib korang lah dapat Menteri Besar macam tu kan. Sedih aku tengok. Kok ia pun bagilah bijak sikit. Tapi orang PAS Kelantan dia buat laporan polis terhadap saya. Ada 2. PAS Kelantan, PAS Kedah. PAS Kedah buat laporan polis. Sebelum kau buat laporan polis kat aku tu, pergi sekolahkan kau punya Menteri Besar dulu lah. Malu oi. Malu dapat Menteri Besar macam tu lah. Taklah, dia kata Penang ambil air sungai kita percuma. Lepas tu dia proses, tu dia jual. Memanglah sebab dia proses. Memanglah dia akan ada kos lah kan. Engkau dapat air sungai pun, engkau bina ke sungai tu. Engkau buat ke sungai tu, engkau ke hasilkan air tu. Tak ada. Lepas tu nak marah pula Penang ambil air sungai dia. Dah memang air tu mengalir kat Penang. Air tu pun bukan Kedah yang buat. Itu ambil daripada Thailand. Bukan Thailand, ambil. Dia jatuh kat Thailand. Lalu. Aduh. Pas. Bijak sikit lah. Minta maaf saya kata lah. Orang PAS ni. Masalahnya yang bijak pandai tu tak ada. Dah keluar semua. Dah habis dah. Ada. Tapi semua tak boleh naik. Sebab yang tinggal yang bawah-bawah yang... Bagi saya orang PAS ni. Minta maaf lah. Kalau boleh PAS. Tiba masa kita berubah lah. Okay? InsyaAllah. Sebab itu saya kata yang penting. Ada soalan ke? Kalau soalan bagi tahu tanyalah. Kita berinteraksi. Jarang orang boleh tanya saya lah ni. Saya bagi. Ada ramai yang nak ni tanya saya. Ada apa? Tanya, angkat tangan je. Tak apa. Jangan malu. Tak ada masuk live nya. Ke saya nak pusing? Saya pusing lah okay. Ni suasana di Batu Kurau. Cabang. Siapa yang nak tengok, boleh tengok. Okay. Ada soalan? Tanya. Okay. Terang semua ni. Terang lagi bersuluh. Ada apa? Tak nak tanya. Anwar ada ke? Betul ke Anwar ada majoriti?
Tanya. Okey, jawapan dia betul. Anwar ada majoriti. Sebenarnya betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada majoriti. Dia ada SD yang design dan akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang tu lepas ni saya akan cerita apa jadi. Tapi yang saya boleh kata bahawa janji yang diberikan oleh Datuk Seri ini janji yang tidak boleh melanggar prinsip. Sedangkan janji Muhyiddin Yassin, dia boleh janji yang melanggar prinsip. So Datuk Seri ni kata apa? Saya boleh berjanji, tapi janji saya jangan sampai saya melanggar prinsip. Ini orang yang benar-benar boleh jadi pemimpin. Dan ini juga membenar. Sebenarnya kenapa Datuk Seri ni sebenarnya kalau ikutkan dia nak PRU je. Dia dah sebut sebelum ni. Tapi kenapa beria sangat? Sebab kawan-kawan kita dia beria nak tukar. Seolah-olah dia kata Anwar tak buat kerja. Bila Anwar dah pergi buat kerja, bila dah tak dapat majoriti, Anwar pula kena marah. Soalan aku, kau buat apa? Kau duduk situ, korek hidung, bagi arahan, Anwar kulu-kile. Bila dah tak dapat, kau marah Anwar. Lepas tu kata nak tukar ketua pembangkang. Soalan aku adalah, kalau bukan Anwar, siapa boleh jadi ketua pembangkang? Lim Kit Siang. Hari-hari kita kena maki nanti. Mat Sabu. Aduh. Ya. Bukan nak kata merendahkan Mat Sabu. Tapi memang merendahkan Mat Sabu. Sebab apa saya kata saya merendahkan Mat Sabu? Dia tak boleh sama level dengan Anwar Ibrahim lagi. Oh, kau merendahkan Mat Sabu? Ya. Sebab kalau Mat Sabu boleh sampai ke level Anwar Ibrahim, then saya kata, okay. Saya kata saya respect. Kalau tak, saya cakap benda yang realiti. Kita nak kata macam mana? So, kalau dah tahu level tu tak boleh sampai ke Anwar Ibrahim, tak payah cakap lah. Nak reset lah, resetting lah, Grand Coalition lah. Nak Grand Coalition apa? Apa beza Grand Coalition dengan UG dulu? Yang PAS buat UG dulu. Nak Grand Coalition dengan siapa? Mahathir. Nak lantik siapa? Mahathir. Mahathir hari nak bawa undi tu, satu UMNO pun tak melompat. Grand Coalition apa? Dia pun dia tak bawa hari tu. Diri dia tak bawa. Okeylah. Itu saja daripada saya malam ini sebab saya punya phone pun dah full storage. Okey, saya dah sebut benda ni dalam live saya sebelum ni tapi saya sebut lagi lah. Dia macam ni. Hilang dia punya tu. Akmal dia macam ni. Dia ada satu WhatsApp group tertutup. Okay. Dia berbincang. Masa tu ada isu selepas Sabah. Sebab kita sepatutnya letak 14 calon. Tapi tiba-tiba jadi 7 calon. Dan 14 calon ni dah bersedia. Dengan jentera, dengan orang tangkap gambar dah. Watikah dah keluar. Tiba-tiba Christina Liu kata, no, 7. Jadi masa tu hati panas. Hati panas ni kalau nak sebut cerita lah. Masa Kongres Melaka, kita dah berjaya sekat Azmin tak berjaya turun. Tiba-tiba Datuk Seri pergi jumpa Azmin. Dan Azmin jadi pula pergi merasmi MMK. Saya pun panas. Bukan kata saya yang setia Anwar ni, baju pun Anwar Ibrahim ni pun panas. Nak sebut panas. Tetapi perbincangan tu dalam WhatsApp tertutup. Saya panas ni bukan saya tak pernah maki Anwar Ibrahim. Saya pernah maki Anwar Ibrahim. Tapi tak adalah open forum macam ni. Dan dia pun maki bukan open forum. Dia tertutup. Isu dia siapa yang sebarkan. Dan sebar satu hal. Siapa pula yang sambut, lepas tu dia pula yang pergi angkat balik. Panggil Akmal babi lah, panggil Akmal ni macam tu. Tuan-tuan, puan, kalau betul pun kita kata Anwar Ibrahim tu, Anwar Ibrahim bukan maksum. Ada salah. Dan perbincangan itu untuk melihat kesalahan tu apa dan bagaimana nak membaiki. Dan Akmal ni sentiasa kritikal. Dalam dia nak berbincang tu sentiasa kritikal. Itu yang pertama. Poin saya adalah dia bincang tertutup. Dan kita pun biasalah. Tuan-tuan perempuan tak ada ke bincang tertutup ketua cabang? Ada. Biasalah kan? Tetapi isu dia apa? Siapa yang sebarkan tu? Dah nama dia bincang. Lainlah beza. Bincang tertutup, bincang terbuka. Maki presiden terbuka. Sebab itu saya kata, tapi Akmal tak digantung lah. Kalau Akmal tu digantung sebab WhatsApp dia tertutup, Tian Chua tu pecat tau. Sebab dia maki presiden terbuka. Dia pergi Sheraton, dia pergi Renaissance. Kalau kita nak be fair lah. Siapa lagi? Maria Chin.
Siapa lagi? Wah, Marichin marah aku itu sebut nama dia. Dah komen membuat, aku nak kata macam mana? Point is this. Benda itu, perbincangan tu tutup. Tetapi yang membesarkan tu siapa? Kartel 2.0. Untuk tujuan apa? Itu saya kata the next one ini, pergerakan yang seterusnya ini akan memastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan jadi Perdana Menteri. Dan serangan itu akan berlaku daripada dalam. Siapa mereka? Itu saya tak cerita kat live lah. Ni, minum kopi kita cerita. Biar dia orang berteka-teki. Suara dia tahu ke ni? Suara dia tahu ke? Ya, aku tahu. Tapi poin saya adalah, kenapa Akmal? Orang yang paling setia dengan Presiden, kalau nak sebut setia lah, adalah Akmal Nasir. Kenapa saya kata? Pecah kepala berdarah tu siapa? Masa Kongres pecah kepala berdarah siapa? Kalau bukan AMK geng-geng Akmal? Yang pergi pertahankan masa tu? Siapa yang pertahankan Presiden mati-mati? Masa pemilihan parti? Kalau bukan tim Akmal dengan Rafizi. Siapa yang nak pergi lawan Presiden? Masa tu Azmin tengah fikir tu. Dia hantar borang 4.55. Tutup pukul 5. Dia ada 2 borang. Presiden, timbalan Presiden. Masa tu dia nak hantar nak lawan Anwar. Kita orang tunggu je. Azhar Rafizi dah hantar lah timbalan. Kita tunggu je. Pop. Dia hantar lawan. Sebab dia ingat Kak Wan bertanding. Kalau Kak Wan bertanding, dia lawan Presiden. Tapi sebab Kak Wan tak bertanding, Anwar bertanding, dia terfikir. Dia jam. Dan dia jumpa Anwar. Kata kepada Anwar supaya jangan bertanding. Dia beritahu Anwar. Dia jumpa Anwar, jangan bertanding lah pemilihan parti ni. Next term you bertanding lah. This term, janganlah bertanding. Bagilah Kak Wan bertanding. Sebab apa? Dia nak lawan. Tapi Anwar tahu taktik tu. Terus Anwar announce, saya akan bertanding berjawatan Presiden. Siapa nak lawan? 4.55 baru dia hantar borang. Dan ada seorang yang hantar borang 4.59. Siapakah dia? Jeng, jeng, jeng. Kita saksikan selepas ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, selamat malam. Kita jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tuan-tuan, share. Terima kasih yang share, terima kasih yang like. Dan kita akan buat di YouTube selepas ini. Sebab ini kita akan upload di YouTube. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.